ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا لرمضان. Ya Allah, kau sejahterakan kami bagi Ramadan. Wasallim Ramadan lana, dan kau sejahterakan ya Allah Ramadan bagi kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan kau sejahterakan ya Ramadan, mudah-mudahan tiap-tiap amalan, perlakuan dan tingkah laku yang kami hidupkan diterima daripada kami. Allahumma amin. Alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberi nafas oleh Dia kepada kita sehingga pada malam ini, yang tak dapat tidak keberadaannya kita pada malam ini di antara satu malam di antara malam-malamnya Ramadan, yang mudah-mudahan terus-menerus kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, terus-menerus kita mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, dan terus-menerus dijanjikan kepada kita dengan perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Abbas, apakah bulan yang terlebih afdal? Apakah hari yang terlebih afdal? Apakah waktu yang terlebih afdal?" Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bermula bulan terlebih afdal iaitu bulannya Ramadan, bermula hari terlebih afdal iaitu harinya Jumaat, dan bermula waktu terlebih afdal menunaikan sembahyang tepat pada waktunya. Ditanya kali yang kedua, "Ya Ibnu Abbas, apakah yang menyebabkan Ramadan merupakan bulan yang paling afdal?" Maka berkata Ibnu Abbas, anak murid baginda Nabi SAW, kerana terdapat di dalamnya turunnya Al-Quran, dan kerana terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Menyebut berkenaan Lailatul Qadar, sebagaimana kita maklum, satu penciptaan yang terbit pada tiap-tiap hati manusia, yang tak dapat tidak setiap kali mereka masuk dalam bulan Ramadan, itulah pengharapan, itulah pencarian, itulah kehendak yang sering timbul pada hati manusia. Lebih-lebih lagi kita masuk kepada 10 penghujung malam yang terakhir. Kerana apa? Kerana perkara ini satu perkara yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan katanya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr." Artinya, bila mana kita maklum Lailatul Qadar satu perkara yang termaktub yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan digalakkan kepada hamba-Nya yang menghidupkan 10 malam terakhir, mendatangkan keinginan agar dicampakkan walaupun sekelumit yang dikatakan perasaan penerimaan Lailatul Qadar. Namun duka cita dikhabarkan, begitulah tuan-tuan, 30 tahun silam berganti, 30 tahun masuk dan keluar, masuk dan keluar, masuk dan keluar daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Tertanya-tanya kepada hati kita, kenapa ya Allah sehingga malam ini masih lagi aku tidak pernah dikaruniakan Lailatul Qadar? Betul ke tidak? Yang dah masuk Ramadan 30 tahun tertanya 30 tahun, yang dah masuk Ramadan 40 tahun tertanya Ramadan 40 tahun. Maka ringkasnya tuan-tuan, pada malam ini dengan masuknya kita pada tanggal 23 Ramadan, hari ini kita semak di antara beberapa punca yang mengakibatkan kenapa hati kita tidak boleh menerima yang dikatakan perasaan Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr. Nota yang pertama yang tuan-tuan perlu faham, telah berkata oleh Imamuna Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Ketahuilah oleh kalian, bermula tanda-tanda Lailatul Qadar itu kebanyakannya tanda-tanda yang berbentuk batiniyah, sedikit sangat yang berbentuk zahiriyah. Hamba ulang balik. Kata Imam Ghazali, ketahuilah oleh kamu bahawasanya kebanyakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu kebanyakannya tanda-tanda yang berbentuk batiniyah, yang tak dinampak oleh mata kepala, yang berbentuk hissi, yang berbentuk satu perasaan dan sebagainya. Sedikit sangat tanda-tanda yang berbentuk zahiriyah, sebagaimana yang kita faham selama ini. Bila mana beramal pada malam Lailatul Qadar, kejap-kejap jenguk keluar, kejap-kejap tengok tingkap, kejap-kejap buka pintu. Bila tiang nak rokok, bila tengok lampu tiang lampu nak sujud,
Bila rumput-rumput nak benadah kepada bumi dan sebagainya, kita tak nafi kehadiran tanda-tanda begini. Tetapi kata Imam Ghazali, kebanyakan tanda-tanda yang pasti, kebanyakannya tanda-tanda yang berbentuk batiniyah. Sebagai contoh kata Imam Ghazali, bila mana kita beramal pada malamnya Lailatul Qadar, datang perasaan pada hati kita seram sejuk, seram sejuk, seram sejuk, kejap-kejap gembira, kejap-kejap takut, kejap-kejap gembira, kejap-kejap takut. Ya akhir sekali berlinanglah air mata dalam keadaan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda yang lain kata Imam Ghazali, bila mana kita beramal pada malam Lailatul Qadar, maka terdengar pada telinga batiniyah kita akan perkataan daripada malaikat, Assalam, 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 sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. Ini juga tanda yang berbentuk batiniyah. Jadi ringkasnya tuan-tuan yang alim, muslimat yang alim, tidaklah hamba nak mengurai secara detail berkenaan tanda, kerana tanda ni tuan-tuan boleh baca daripada kitab, daripada buku, daripada Google dan sebagainya. Cuma pada hari ini insya-Allah, dalam waktu yang diberi kepada hamba, hamba akan berkongsi kepada tuan-tuan 4 amalan yang sering kita lakukan pada bulan yang Ramadan, lebih-lebih lagi kepada 10 malam terakhir. Tetapi amalan ini tuan-tuan sekadar kita hidupkan secara zahir, kita meninggalkan secara batin. Jawapannya, bila mana amalan ini kita hidupkan secara zahir, maka impaknya semata-mata kepada zahir. Dan bila mana 4 amalan ini tuan-tuan buat meninggalkan secara batin, maka tak memberi kesan ia kepada batiniyah. Contoh bukan payah, tuan-tuan pening kepala, suruh anak beli ubat di kedai, anak beli Handy Plus. Tahu Handy Plus? Dan tuan-tuan anak bawa balik, tuan-tuan buka 4 keping Handy Plus, tambah dekat dahi. Pandang adat dapat manfaat tak? Tak. Sama juga tuan-tuan luka jatuh motor luka. Tiba-tiba kawan datang, yuk ni telan Panadol 2 biji, takut sekali lagi darah lagi banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kaitan Panadol dengan darah? Memberi faham, obat yang batin sepadan dengan yang batin, obat yang zahir sepadan dengan yang zahir. Jadi insyaAllah pada malam ni, waktu yang 2 jam setengah diberi kepada hamba. Cukup ke? Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah hamba akan berkongsi 4 amalan. Hari ini kita muhasabah. Amalan ni tuan-tuan dah buat dah, cuma hamba nak ajak pertingkatkan sedikit agar dihidupkan ia secara batiniyah. Yang pertama iaitu as-salah, sembahyang. Bila sebut sembahyang, kita maklum bukan saja Ramadan, selain daripada Ramadan pun kita bersembahyang. Tetapi bila mana sebut Ramadan, kita melebihkan sembahyang lebih-lebih lagi kepada solat sunat dan sebagainya. Hari ini muhasabah. Kata ulama, sembahyang ni ada yang dilakukan dengan zahir, ada yang dilakukan dengan batin. Macam mana sembahyang secara zahir? Tuan-tuan dah reti belaka. Daripada dijaga wuduk, dijaga pakaian, dijaga tempat solat, dijaga pertuturan, dijaga pembacaan, dijaga kelakuan, dijaganya rukun. Ini semua namanya penjagaan yang zahir. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, sembahyang juga wajib dilakukan dengan secara batin. Mana dalil? Tu Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun. Dan cilaka, setengah riwayat, setengah tafsir kata dan nerakui bagi mereka yang melalaikan sembahyangnya dan sebagainya. Bermakna tuan-tuan, sifat kelalaian satu perkara yang dicela. Tak dapat tidak, lalai itu zahir ke batin? Batin. Baik. Jadi ringkasnya, sembahyang ni juga yang kita duk buat sampai 20 rakaat, 40 rakaat di Madinah dan sebagainya, wajib juga kita lakukan dengan secara batin. Macam mana sembahyang batin? Banyak. Kalau kita belajar ikut ilmu hakikat, dizahirkan makamnya ihsan. Allahu Akbar, wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Kita sembahyang seolah-olah nampaknya Allah. Yang ni jauh lagi, letak tepi dulu. Kalau tuan-tuan belajar dari sudut ilmu tariqah, macam mana yang dikatakan sembahyang batin, dalam sembahyang ni tuan-tuan wajib dibuang sifat-sifat mazmumah, dihadirkan sifat-sifat mahmudah. Yang ni jauh lagi, letak tepi dulu. Kalau tuan-tuan belajar tauhid, macam mana yang dikatakan sembahyang batin, dalam sembahyang ni tuan-tuan ada sifat yang dikatakan mentakzim, membesarkan Allah. Tu dalam kitab Muniyatul Musalli tulis, rukuk ni ada ibaratnya, iktidal ni ada maknanya, sujud ni ada maksudnya. Yang ni tuan-tuan tak payah mengaji malam ni, letak tepi dahulu.
Cuma hamba nak mengajak tuan-tuan pada malam ni, cuba kita praktik yang paling asas, yang paling bawah, sembahyang secara batin dari sudut syariat. Bagaimana kata ulama, iaitu mengetahui oleh tiap-tiap orang yang sembahyang akan pertuturan yang dibaca dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak perkara yang mudah, tapi banyak yang ambil mudah. Tanya diri masing-masing, siapa yang sampai malam ni masih lagi tak faham mana subhana rabbiyal azim ni wa bihamdih? Siapa lagi yang tak reti maksud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Siapa yang rokok sujud masih lagi tak faham makna rabbighfirli warhamni wajburni? Jangan ambil statement ni suluh kepada orang, ambil statement ni suluh kepada diri kita sendiri. Aku rokok sujud bermula akhir balik sampai malam ni dah umur 60 tahun, takkan tak faham makna lagi at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Maaf hamba nak sebut, sehingga sekira malam ini perkataan yang hamba sebut tadi tuan-tuan tak faham makna, kita belum naik tangga yang dikatakan untuk menyampai kepada maqamnya khasyuk. Kerana kata ulama, di antara kaedah yang paling asas, barang siapa yang nak sampai kepada khasyuk, yang pertama sekali mengetahui perkataan yang dibaca dalam sembahyang. Jadi ayuh lakukan perubahan. Zaman sekarang ni tuan-tuan bukan macam zaman hamba mengaji pondok dahulu. Orang dulu mengaji pondok nak dapat maklumat kena tahan bas, pergi kedai beli kitab, bawa balik mentelaah. Sekarang ni tengok telefon canggih makin belaka. Tok Imam pun pakai Android. Contoh, Tok Bilal pun pakai apa? Samsung dan sebagainya. Kadang-kadang tengah-tengah nak berbuka boleh buka lagi. Jadi gunakan kemudahan yang ada untuk memahami balik perkataan dalam sembahyang. Tengah-tengah nak tunggu berbuka puasa, aku nak hafallah doa rokok, tekan share Google doa rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tengok makna, baca 20 kali buka, 10 kali tutup, 20 kali tengok, 10 kali tutup. Hamba yakin kalau tuan-tuan bersungguh 7 malam terakhir ini sahaja, tuan-tuan boleh mempertingkatkan yang dikatakan kualiti sembahyang yang berbentuk batiniyah, iaitu kata ulama mengetahui perkataan yang kita baca dalam sembahyang. Faham mana ibarat? Habis yang pertama. Yang kedua, ingat Lailatul Qadar tandanya bukan tanda zahir, sedikit banyaknya tanda yang batin. Maka tak dapat tidak, kalau tuan-tuan benar nak mencari Lailatul Qadar, maka ayuh menyediakan makanan-makanan agar menghidupkan batin. Apakah amalan yang kedua yang hidup pada bulan Ramadan namun ditinggalkan ia dengan secara batin, iaitu Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Quran hidup tak pada bulan Ramadan? Hidup. Tiap-tiap surau masjid lepas tarawih pakat-pakat buat bulatan. Nak baca tadarus. Orang tak pernah baca tadarus dalam barisan, kena baca dalam bulatan. Betul ke tak? Jangan masuk barisan, masuk okey, Allah dia kata, bukan hamba kata. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Cuma gambaran yang hamba nak beri faham, bagus. Pujian kita boleh berikan tuan-tuan orang buat majlis tadarus. Kerana Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Tetapi hamba nak tanya kepada tuan-tuan hukum fiqh. Kata ulama, wajib ke khatam Quran dalam bulan Ramadan? Dok, wajib ke khatam Quran setahun sekali? Dan hamba berani menafikan amalan yang kita buat sebab tuan-tuan dah pernah khatam berpuluh kali. Betul ke tidak? Kalau kita congak daripada akhir balik sampai sekarang, berapa banyak kali kita khatam dah. Sedangkan kualiti Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran bukan kepada kuantiti, tetapi kemuliaan Al-Quran kepada kualiti. Macam mana yang dikatakan membaca Al-Quran dengan cara zahir dan juga batin, iaitu kata ulama membaca Al-Quran dengan memahami makna. Berapa ramai hari ini baca Quran tak faham makna. Sebab tu hamba minta kerana Allah Ta'ala, kalau Ramadan ni tuan-tuan tak mampu dah nak lakukan perubahan, bermula Ramadan akan datang, ayuh cuba lakukan perubahan. Tak payah nak target khatam sekali, khatam 2 kali, khatam 3 kali. Walhal amalan tradisi yang kita buat hampir berpuluh tahun, tetapi kemuliaan, kehebatan, karamah Al-Quran tak pernah masuk. Sebab kita baca Quran tak faham makna. Cuba ubah tahun depan. Buat halaqah, baca satu muka, baca erti, baca satu muka, baca maksud, baca satu muka, baca huraian, baca satu muka, baca makna. Walaupun sampai penghujung Ramadan tuan-tuan dapat 15 juzuk, tuan-tuan dapat 19 juzuk, terlebih baik daripada dapat mengkhatamkan 19 kali Al-Quran. Mana dalil?
Kata Imam An-Nawawi, bermula obat bagi hati ada 5. Obat ni ada dekat rumah tuan-tuan, tapi kita tak pernah makan. Ambil yang nombor 1 sudah, iaitu membaca Al-Quran serta memahami makna. Baca Al-Quran serta memahami maksud. Kerana apa tuan-tuan? Afwan lakum hamba boleh buktikan pada malam ini, bila mana amalan amali Al-Quran kalau kita baca tak faham makna, banyak perkara kepelikan, perkara keajaiban, perkara keyakinan, perkara akidah yang kadang-kadang kita tak tahu lagi. Sebagai contoh, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, boleh tanya? Dan hamba ni tuan-tuan suka sembah Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kalau tuan-tuan belajar geografi, bukan hanya soalan kimia, soalan geografi, soalan budak-budak sekolah rendah. Tuan-tuan belajar geografi, diajar kepada kita matahari di tengah-tengah, betul? Dan matahari dikelilingi oleh 9 planet. Baik, 9 planet dia pusing matahari, di antaranya bumi. Bumi pun pusinglah dekat matahari. Dan di sebalik bumi itu pula ada bulan, betul? Bulan dia pusing matahari. Sekali pusingan cukup sehari semalam. Bumi pula sekali pusingan cukup 365 hari. Hamba nak tanya kepercayaan tuan-tuan, matahari itu pula dia berjalan ke tidak? Syekh cuba jawab. Kalau boleh jawab, bagi hadiah beri. Banyak hadiah nak bawa ni. Tapi syarat kena jawab soalan. Kalau tak boleh jawab, sekali lagi wajib belilah. Allahumma salli ala Muhammad. Syekh baju merah, cuba jawab. Salah pun tak apa, nak mengaji. Yang tuan faham, matahari berjalan ke tidak? Sudah. Lama memikir ni. Syekh baju hitam, cuba tembak. Kalau ada kod tak yakin. Berjalan. Dan ini dipanggil takkik. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa ramai yang tak boleh jawab? Sedangkan baca Quran seminggu, baca Yasin seminggu 4 kali. Setahun 448 kali. 10 tahun 480 kali. Takkan tuan-tuan tak pernah jumpa ayat wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Maknanya apa? Dan bermula matahari itu tajri daripada jarak yajri, yang berlayar ia, limustaqarril laha, bagi orbit yang disediakan baginya. Itulah penentuan daripada Tuhan yang Maha Aziz lagi Maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta, dan bulan tak boleh mengejar matahari dan matahari tak boleh mengejar bulan. Ya akhir sekali, dua-dua kembali ke atas paksinya. Tanya kali yang kedua, matahari berjalan tak? Ini baru akidah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hamba nak buktikan, bila baca Yasin tak faham makna, tak jumpa benda-benda tadi, apatah lagi Al-Quran. Jadi hamba minta dengan kerana Allah, bermula Ramadan yang akan datang, ayuh lakukan perubahan. Cuma untuk anak-anak kita galakkan banyak baca, tak apa. Untuk bapa kepada anak ni, budak-budak tak ada masalah, nak khatam 14 kali pun bagus. Tetapi bagi kita yang lebih kepada anak ini, maka terlebih aula kita mengetahui perkara yang dipertuturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diartikan memperjalankan zahir dan juga batin. 2. Yang ketiga, amali ataupun amalan yang hidup pada bulan Ramadan, tetapi duka cita dikhabarkan amalan yang begitu indah, amalan yang begitu hebat, kita sekadar melakukan ia dengan secara zahir dan kita meninggalkan ia dengan cara batin. Maka mana mungkin menghidupkan hati, menghidupkan qalbi, menghidupkan kebatinan, yang dengan batin itulah satu tempat untuk menerima yang dikatakan Lailatul Qadrin khairun min alfi syahr. Iaitu kata ulama yang ketiga, zikrullah. Zikir hidup dah? Hidup. Tiap-tiap surau, tiap-tiap masjid. Tadi pun ayah anda dah baca dah, malam ni nak buat tahlil. Kita bakat-bakat berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat tuan-tuan zikir la ilaha illallah ini lebih besar daripada zikir subhanallah 33. Lebih mulia daripada zikir alhamdulillah 33. Lebih karamah daripada zikir Allahu Akbar 33. Tapi hari ni orang buang zikir la ilaha illallah, orang duk amal yang 3 tadi saja. Betul tak? Bila ada kematian, ada kenduri kenara, ada tahlil, barulah kita dengar orang nak berzikir balik la ilaha illallah. Bila tak ada 3 perkara ni, surau, masjid, orang tak berzikir dah la ilaha illallah. Betul ke tidak? Masjid ni buat tak? Buat. Lepas maghrib ke lepas isyak ke lepas subuh?
Tanya dulu. Lepas subuh ada buat. Tak ada masalah. Baik. Cuma gambaran yang hamba nak bagi faham, bagi yang telah melakukan ia, kita puji, bagus. Cuma tuan-tuan perlu belajar, tiap-tiap amalan jangan kita sangka telah mencakupi tahap yang sempurna. Kerana kata ulama, zikir ini ada yang dipraktikkan dengan zahir, ada yang dipraktikkan dengan batin. Zahir tuan-tuan dah reti dah, daripada la ilaha illallah, daripada menjaga kalimah, lafaz dan sebagainya. Tetapi tanya balik, pernah tak kita mengamalkan yang dikatakan praktikal zikir batin? Macam mana zikir batin? Kalau tuan-tuan buka kitab Hidayatus Salikin, penulis Asy-Syaikh As-Samad Al-Falinbani, yang dibahasa Melayukan daripada kitab Arab karangan Imamuna Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Buka muka surat 274, 275. Tu ulama tulis kaedah zikir batin. La nak letak di mana, ila nak letak di mana, ha nak letak di mana, Allah nak palu di mana. Jawapannya mudah. Kalau tuan-tuan duk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak tahu la nak letak di mana, tak tahu Allah nak palu di mana, jawapannya kita sekadar mengamalkan zikir yang zahir. Buat zahir dapat pahala, tapi batin tak hidup, tak membuang sifat-sifat mazmumah, tak menghadirkan sifat-sifat mahmudah. Dalam kitab ulama tulis dah, la pandang lutut kiri, ila pandang lutut kanan. Ingat Hidayatus Salikin 274, 275, kitab tebal. Jangan cari kitab nipis tu, kitab yang tebal. Yang atasnya hijau, bawahnya kuning. Bukan biru, atas hijau, bawah kuning. Baik. La pandang lutut kiri, ila pandang lutut kanan, ha dihantar pada bahu kanan, dan Allah dipalu pada hati sanubari. Pa alif lam waw dalam kitab. Palu mana apa Syekh? Hantar, pukul. Dan perkataan Allah dipalu pada hati sanubari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang tanya mana hati sanubari, hafal pada malam ni. Di puting balik kiri, dua jari di bawah puting balik kiri. Ni tempat duduk hati sanubari, tempat duduk nafsu ammarah, tempat duduk yang dikatakan kerajaan syaitan. Kalau dua jari di atas, nafsu lawamah. Kalau puting balik kanan, dua jari di bawah, nafsu mulhimah. Kalau puting balik kanan, dua jari di atas, nafsu radiyah. Di tengah-tengah ni nafsu mutmainnah. Di otak nafsu mardiyah. Dan di pusat nafsu kamaliyah. Tu tempat duduk tujuhnya nafsu. Yang paling bekeng, yang paling jahat sekali, amaratum bisu. Maka dipalu kalam Allah tadi dengan keras kepada hati sanubari. Dan berlakulah satu pergerakan yang dipanggil tamayul. Sebab tu kalau tuan tengok, orang-orang dulu berzikir bergoyang tak? Bergoyang. Kita yang tak nak belajar, bergoyang ni ada nas tak? Berlungguk. Tuan-tuan buka kitab Fatawal Hadisiyah karangan Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami, antara ulama hadis yang orang tak boleh tolak. Bila sebut Ibnu Hajar, dua Ibnu Hajar ni beken, dipanggil singa ilmu hadis. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mensyarahkan kitab Sahihul Bukhari. Dia syarah lagi panjang, diberi nama Fathul Bari. Bukan Fathul Bari yang tu dah, ni nama kitab. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami, bekas mufti Makkahil Mukarramah. Buka kitab beliau Fatawal Hadisiyah. Dia kata apa? Wa yusannu, dan disunatkan ketika berzikir dan memuji akan Nabi SAW, at-tamayulu wat-tawadudu. Tamayul ni apa? Menggerak-gerakkan badan ke kiri dan ke kanan, atau ke depan dan ke belakang. Ni dipanggil tamayul. Ataupun dipanggil sunat bertawajud, macam orang zikir diri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di Syria masyhur dengan tarikat Syaziliyah, orang zikir berdiri. Kita tak pernah mengaji, kita pun tak pernah jumpa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi gambaran hamba nak bagi faham, ingat, bila orang dahulu bergoyang, jangan kita cela. Cuma kita yang tak belajar. Hadis sebut dah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku rindu dahulu ketika berzikir bersama baginda Nabi SAW, seolah-olah pokok yang ditiup oleh angin. Bergoyang tak? Bergoyang. Ditanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, dulu kamu berzikir dengan Nabi lagu mana? Kata Ibnu Abbas, aku berzikir bersama Nabi seolah-olah, seolah-olah baju yang disidai di ampayan. Kata Ibnu Abbas. Tuan-tuan boleh imagine, kalau ada 20 helai baju dekat satu ampayan, kalau angin datang, movement dia sama dah. Dan tu dipanggil sunat
bertamayul. Cuma kita tak belajar. Jadi hamba bagi contoh gambaran yang ringkas saja. Bila mana berzikir ada tempat letaknya. La pandang lutut kiri, ila pandang lutut kanan, ha hantar bahu kanan. Tuan-tuan gerasa kepala ni mendongak sedikit, dan Allah dipalu pada hati sanubari. Dan hati pula, dalam kitab tu dia bagi kaedah payah sedikit. Hati pula dia kata apa? Ketika pandang lutut kiri, maujud, ma'bud, maksud, matlub. Ada hamba mengaji di Aceh, hamba rojok dengan Abuya Amran Wali, anak kepada Abuya Muda Wali. Hamba kata, Abu, orang biasa berzikir pun nak buat payah, maujud, ma'bud, maksud, matlub, maujud pula akhir sekali hilang atau ke mana, wallahualam. Ada. Maka berkata Abu, wan memada dengan bersepakai yang satu. Ada. Tuan-tuan boleh pakai tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah pun boleh dalam hati. Tiada maujud melainkan Allah, tiada maujud melainkan Allah boleh. Apa jua, asalkan jangan bercampur baur dengan perkataan yang kadang-kadang membawa kepayahan pada hati. Jadi ringkasnya, kalau nak ketahui lebih lanjut, lepas ni kena panggil lagi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni preview saja. Dan akhir sekali yang keempat. Ni habis berapa ni? Ya? Pukul 2. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Akhir sekali yang keempat. Amalan yang hidup pada bulan-bulannya, pada siang malamnya Ramadan. Tetapi duka cita dikhabarkan amalan yang begitu hebat tak mengetuk pintu hati kita agar hidup. Bila mana ketukan pada hati tak hidup, mana mungkin hati itu nak menakung, nak menerima penerimaan yang dikatakan Lailatul Qadrin khairun min alfi syahr. Kerana Lailatul Qadar datang berbentuk batiniah. Tuan-tuan kena bersedia juga dengan yang batin. Apakah amalan yang keempat? Ia hidup pada hari dan malamnya Ramadan, iaitu berdoa. Ada doa ni tuan-tuan hidup tak pada bulan Ramadan? Hidup. Kerana tuan-tuan belajar hadis Nabi, antara doa yang tak ditolak, doa orang yang berpuasa, doa orang yang sedang berbuka dan sebagainya. Betul. Tetapi bila sebut doa ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi kalau kita kaitkan dengan ibadat tarawih dan sebagainya, tolong tanya diri masing-masing. Masih berapa ramai lagi kadang-kadang tidak memahami doa-doa yang dibaca oleh Tuan Imam dan sebagainya. Kadang-kadang doa di antara tarawih pun kita tak faham. Tuan Imam baca bukan panjang, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita faham ke tak? Tak faham. Lepas tu pula saya lagi imam baca doa tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa lis salati hafizin wa lis zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, hamba minta tuan-tuan jawab ikhlas kerana Allah. Kerana daripada jawapan tuan-tuan, mudah-mudahan AJK sekali lagi boleh tengok. Hamba nak bawa satu pembuktian supaya apa? Kita nak lebih mempertingkatkan amalan. Hamba nak tanya tuan-tuan malam ni, tolong jawab ikhlas kerana Allah. Tuan-tuan jawab tipu pun hamba tak dapat mudarat. Tuan-tuan jawab betul pun hamba tak dapat manfaat. Sebab tuan-tuan bersaksi dengan Allah, tuan-tuan bukan bersaksi dengan hamba. Betul ke tidak? Nak tanya tuan-tuan satu soalan, semua pakak-pakak angkat tangan. Siapakah antara kalian yang sampai malam ini masih lagi tidak memahami doa yang dibaca oleh Tuan Imam selepas daripada tarawih? Angkat tangan. Tak faham lagu ke Nazif pun angkat tangan juga. Ada Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf tak apa, dia jujur nak buat macam mana. Jadi ini gambaran yang hamba nak beri faham. Bila mana kita berdoa, Tuan Imam baca, tuan-tuan tak faham, bagaimana mungkin kita nak memahami mesej yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW? Bila mesej itu tak faham, bagaimana mungkin nak mengetuk pintu hati kepada ketakwaan? Sebab tu payah kena berubah baca bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan 10 malam terakhir, Engkau pilih kami, Engkau jadikan kami golongan yang imannya sempurna, yang sentiasa menunaikan solat, yang sentiasa mengeluarkan zakat, yang senantiasa menunaikan kefarduan yang diwajibkan oleh-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan 10 malam terakhir ini, Ya Allah, Engkau terus menerus jadikan hati kami orang yang bersabar dengan tiap-tiap ujian daripada-Mu, orang yang redha dengan
dengan tiap-tiap qada dan qadar daripadamu, orang yang bersyukur dengan tiap-tiap nikmat daripadamu, orang yang bertawakal dengan tiap-tiap perletakan yang diletakkan olehmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan 10 malam terakhir, Engkau himpunkan kami bersama baginda Nabi SAW pada hari kiamah di bawah panji baginda Nabi SAW. Masukkan kami ke dalam syurga, kahwinkan kami dengan dari syurga, berilah kami makan dan minum daripada makanan dan minuman syurga. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah gambaran yang benar bagi faham. Kalau kita baca bahasa Arab sekalipun sedap berlagu, Allah faham tak? Faham? Tok Imam faham tak? Belum tahu lagi. Bukan Tok Imam sini, Tok Imam tempat lain. Tok Imam sini faham, Tok Imam tempat lain. Tuan-tuan faham tak? Tak. Tapi kalau baca bahasa Melayu, salah ke? Berdosa ke? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas isyak, dengan kerana Allah hamba minta nak baca bahasa Arab, persilakan. Selepas witir, dengan kerana Allah hamba minta nak baca bahasa Arab, persilakan. Hamba minta dengan kerana Allah pada malam ni, bantu jemaah yang tak reti bahasa Arab, bantu jemaah yang tak faham bahasa Arab, bacalah bahasa Melayu. Kalau nak sangat bahasa Arab, selang-selang. Malam ni Arab, besok Melayu. Malam ni Arab, besok Melayu. Kerana kemuliaan amalan itu kepada kepahaman. 4 tahun lepas, di Petaling Jaya, satu datuk bernama Datuk Ahmad, dia panggil hamba untuk beri tazkirah, sepenuh untuk berbuka puasa dengan staf-staf dan keluarga beliau. Habis-habis beri tazkirah, kami berbuka dan sebagainya, kemudian makan nasi. Tengah-tengah makan tu hamba terkejut, antara tetamu kehormat pada malam tu Asy-Syaikh Afifuddin Al-Gailani, cicit Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-18. Beliau datang pula bersama tok guru beliau, Syekh daripada Iraq. Maka pada malam tu isyak dia jadi imam. Habis jadi imam, kami nak semayang tarawih, Syekh tu minta hamba jadi penterjemah, mutarjim. Padahal hamba bahasa Arab pun tak reti. Hantam sajalah Allahumma salli ala Muhammad. Dia ringkaskan cerita, dia beri kaedah. Dia kata malam ni kita nak buat tarawih 23 rakaat. Kalau boleh jangan baca Fatihah selepas amin. Baca Fatihah selang sedikit imam baca Fatihah. Maknanya selepas imam baca bismillah, kita dekat belakang ustaz baca bismillah. Tak ada masalah. Dalam fiqh pun sah. Bila sampai amin, kita berhenti. Amin. Sambung balik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Faham mana ibarat? Rupa-rupanya kenapa beliau bagi kaedah begini? Malam tu kami sembahyang tarawih 23 rakaat serta witir, yang memakan masa 35 minit. Setengah jam habis. Ni Kuala Lumpur kalau 20 rakaat berapa habis? Pukul 11 tak habis lagi, betul tak? Malam tu setengah jam habis. Beliau membaca suratul Rahman, sembahyang tak laju. Cuma 2 ayat rukuk, 2 ayat rukuk. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu akbar. Tu dia. Ada 2 ayat rukuk, 2 ayat rukuk lagi pendek daripada qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar dah? Habis 23 rakaat beliau bagi tazkirah. Sampai sekarang hamba ingat lagi tuan-tuan kalam beliau. Dia kata apa? Afwal lakum. Aku minta maaf kepada kalian. Aku bukan tak reti baca panjang, walhal umur 7 tahun aku jadi qari dah. Aku jadi hafiz Quran dah. Tapi kalau aku baca panjang, mu faham ke? Dia tunjuk begini. Aku baca panjang, mu faham ke? Kerana kemuliaan Al-Quran kepada kepahaman. Sebab tu di Yaman, Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafiz, kalau jadi imam tarawih tuan-tuan, bila jumpa ayat azab, jumpa ayat teguran, jumpa ayat marah daripada Allah, Habib Umar akan ulang 7-8 kali. Kita boleh melihat jemaah yang faham suk dan faham dengan apa tu, dengan ayat tadi. Kejap-kejap buk seorang kubah, kejap-kejap buk seorang pingsan, kejap-kejap buk seorang melalak, kejap-kejap buk seorang menangis. Tak payah baca ayat pelik-pelik. Baca surah Sajadah pagi Jumaat, tuan-tuan ulang 7 kali cukup. Qalilan ma tashkurun. Ulang ayat tu balik. Orang yang faham tengok meraung tak meraung. Aku beri mata dekat kamu, aku beri telinga, aku beri hati. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Mana dia? Sikit sangat orang yang bersyukur, sikit sangat orang yang terima kasih dengan aku. Kalau orang faham jeligo, mari dah rasa petani. Faham jeligo tak jeligo? Minta maaf dah hamba orang Kuala Lumpur. Mak orang ada gajah, sekilik ikan di air, konak jantan betina. Ayah orang buta kanal, lambor cakap melintang pada mohon.
Tapi hamba mengaji petani lama, sebab tu bahasa petani tak hilang lagi. Kalau terforward sana sini tu, afwan lakum, hamba minta maaf. Cuma gambaran yang hamba nak bagi faham, ayuh tuan-tuan, kemuliaan sembahyang kepada faham, kemuliaan Al-Quran kepada faham, kemuliaan zikrullah kepada zahir dan batin, dan juga kemuliaan berdoa kepada kefahaman. Jadi mudah-mudahan bermula daripada malam esok, kalau tak boleh jumpa malam ni, malam esok bacalah doa selepas tarawih dalam bahasa Melayu. Bantu ikhwan, bantu sahabat, bantu jemaah yang tak reti bahasa Arab dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan 4 amalan ini kita hidupkan secara zahir dan juga batin. Dan bila batin itu hidup, maka mudah-mudahan akan menerimalah ia satu cahaya yang dikatakan walaupun sekelumit perasaan kehadiran Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Faham ni ibarat? Wallahu alam. Dan akhir sekali, rasa cukup dah kot. Boleh minta lagi 5 minit? Boleh dah? Baik. Akhir sekali tuan-tuan sebelum berpisah. Tazkirah dah habis dah. Akhir sekali sebelum berpisah, ada satu oleh-oleh yang hamba nak tuan-tuan bawa balik pada malam ni sebagai tanda kenangan. Minta maaf tuan-tuan, hamba berkuliah di mana-mana memang tak pernah perkenalkan diri. Hamba kuliah di tabung haji 5-6 tahun pun tak pernah sebut nama. Cuma orang kenal hamba, mana Ustaz Allahumma salli ala Muhammad tu? Dia panggil aku Ustaz Allahumma salli ala Muhammad, ikut dia lah. Satu gelaran yang baik. Cuma ringkas dia sebagai tanda kenangan dan ingatan, ada satu poster yang hamba nak tuan-tuan bawa balik pada malam ini. Alhamdulillah, hamba buat poster dah hampir 4 tahun. Dan ingat tahun ni tak si print out dah, tapi bila mana permintaan terlampau banyak, terpaksa buat balik. Satu poster yang dipanggil poster Carta Mahram. Poster ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan bawa balik, insya-Allah sekurang-kurang membantu kehidupan perayaan kita kepada perkara yang lebih baik. Kerana apa? Tuan-tuan maklum, bila balik di pagi raya, balik kenduri kenara, bila balik ada perkahwinan dan sebagainya, antara masalah yang tak pernah selesai di antaranya masalah mahram. Betul ke tidak? Dan kadang-kadang tak tahu siapa yang boleh bersalam, siapa yang tak boleh bersalam. Itu satu masalah. Masalah yang lain datang sebagai contoh. Hamba nak tanya, tuan-tuan tolong benarkan. Tuan-tuan balik kampung kebiasaan normal ke 3 hari? Betul ke tak? 3 hari tuan-tuan duduk di kampung, yang berhimpun di kampung semua mahram ke? Tuan-tuan akui. Tapi pernah ke tidak kita wajibkan isteri kita bertudung? Kerana maklum dah 5 orang adik-beradik balik. Yang tu bawa laki dia, yang tu bawa bini dia. Dan laki bermakna abang ipar ke ipar dengan kita bukan mahram. Jadi tak dapat tidak berkelubung ataupun wajib bertudung itu satu perkara yang wajibah. Cuba tahun ni tuan-tuan wajibkan. Ingat yang 3 hari duduk di kampung pakai tudung. Cuma ulama kata ada aurat yang diringankan. Kalau setakat tangan angkat tu, lengan nak basuh pinggan, dimaafkan. Cuma tudung tak dapat tidak wajib. Tapi tak salah warak sangat sampai mandi pun pakai tudung. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma gambaran yang hamba nak beri faham, cuba tuan-tuan paksa. Hamba yakin tuan-tuan akan dapat terbias. Hei, dalam rumah aku nak bertudung. Tu bukan orang lain abang ipar, tu bukan orang lain sepupu, tu bukan orang lain mak saudara, pak saudara. Betul ke tak? Mak, abang ipar tak abang ipar, sepupu tak sepupu, pak saudara tak pak saudara, bukan mahram, tetap bukan mahram. Kalau masalah bersalam ni benda ada khilaf lagi, tapi masalah aurat benda tak ada kompromi, benda tak ada khilaf. Cuma gambaran hamba nak beri faham, kadang-kadang tuan-tuan tak ada idea untuk bercakap, tuan-tuan tak ada maklumat untuk berbicara. Jadi dapatkanlah poster ini. Mudah-mudahan tuan-tuan frame elok-elok, bawa balik. Sekurang-kurangnya apa tu Pak Ngah, apa tu Pak Tih, pakat baca sendirilah. Mudah-mudahan bila dia baca, rupa-rupa aku dengan Pak Ngah ni bukan mahram. Contoh, bila keluar hukum, terdetik pada hati, wajib bertudung, wajib kena, tak boleh bersalam dan sebagainya. Tuan-tuan nak tegur tak mampu. Faham balik ibarat? Dah je dah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang tuan-tuan beli bawa balik. Kalau tak faham, bawah ni ada nombor telefon hamba, bawah ni ada email dan sebagainya, kita boleh berhubung balik. Hadiahnya cuma sekeping RM10. Hamba lapas pada malam ni, siapa-siapa yang tak bawa duit boleh ambil dulu. Dan tuan-tuan ambil dulu bawa balik. Lepas tu ustaz minta nombor akaun nak transfer kemudian. Dan hamba lapas kerana Allah, barang siapa yang tak bawa duit, ambil malam ni, terlupa bayar, hamba halal dunia akhirat. Kalau terlupa bayar, kalau sengaja tak nak bayar, dengar dah, dunia saja aku halal, akhirat belum tahu. Allahumma salli ala
Muhammad. Ada. Jadi poster tuan-tuan boleh dapatkan di luar. Ambil dah seorang satu, bawa balik. Bantulah keluarga kita kepada perkara yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Thumma inna 'alaina bayanah bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan kami bagi Ramadan. Wassallim Ramadana lana, dan kau sejahterakan Ramadan bagi kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan kau sejahterakan ya Ramadan, mudah-mudahan diterima daripada kami. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.